Okey, Assalamualaikum. So, untuk minggu ni, kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya iaitu memperkenalkan mengoperasikan fail, memasukkan dan memproses data menggunakan perisian Microsoft Excel. So, tujuan kita belajar tentang Microsoft Excel ni untuk meningkatkan pelajar punya kecekapan penggunaan terhadap perisian hamparan elektronik, iaitu Microsoft Excel sendiri. Sebab apa? Sebab Microsoft Excel ni dia lebih banyak kemudahan dan kita akan sering kali untuk menggunakan perisian ni, di mana ia juga akan memudahkan proses kerja perakaunan. Jadi sebelum cikgu masuk ke langkah yang seterusnya, kita belajar dulu apa itu Microsoft Excel. So, Microsoft Excel ni merupakan satu hamparan elektronik di mana membolehkan pelajar-pelajar sendirilah untuk mencipta, memformat dan mengemas-kini pelbagai jenis data dengan mudah. Jadi lepas ni kita akan tengoklah kenapa Microsoft Excel ni dikatakan mudah. Apa features yang menarik terhadap Microsoft Excel ni. Dan juga Microsoft Excel ni hamparan elektronik dia sangat sesuai untuk kamu lakukan tugasan serta menyelesaikan masalah yang melibatkan manipulasi angka. Sebab apa? Microsoft Excel ni dia ada satu feature untuk kita mengira secara automatik. Dan dokumen seperti inventory, penyata kewangan, jadual bayaran pinjaman dan invoice jualan dapat disediakan dengan mudah. Jadi antara perisian lain yang kamu kena tahu selain Microsoft Excel ni ialah Lotus 123, Calcstar dan juga OpenOffice dan lain-lain lagi lah. Okey, jadi kegunaan untuk hamparan elektronik yang pertama, melakukan pengiraan dan formula asas dengan cepat dan tepat. Kedua, membuat ringkasan data mentah dan menghasilkan maklumat. Yang ketiga, pengiraan semula secara automatik apabila data ditukar atau diubah sesuai. Yang keempat, mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan carta. Dan yang terakhir, melaksanakan analisis dan meningkatkan perancangan. Okey, sekarang yang kamu nampak ni ialah hamparan kerja Microsoft Excel di laptop cikgu. Cikgu menggunakan Windows 10. Jadi fail dalam Microsoft Excel ni kita akan panggil sebagai buku kerja ataupun workbook. So dalam hamparan ni terdapat grid, lajur ataupun kolom iaitu secara menegak dan juga baris ataupun row dia secara melintang. Jadi pertembungan di antara lajur dengan baris ni kita panggil sebagai sel. Okey, yang ini kita panggil sel. Jadi setiap sel ni dirujuk dengan alamat. Kita boleh letak address, kita boleh letak perkataan, type apa yang kamu mahu, butir ataupun nombor sendiri, angka, tarikh atau formula dan banyak lagi lah. Jadi macam mana cara untuk kita sebut lajur? Kita mau sebut sel dia punya kedudukan. Jadi yang pertama kita mesti sebut bahagian lajur dulu, lepas tu baris. Contohlah kan. Okey, kita tengok contoh di sinilah. Okey, contoh yang ini. Untuk pesawat padi, kita mau bagi tahu kedudukannya, kita mesti bagi tahu dulu dia punya lajur. Okey, lajur ataupun kolom. Jadi lajurnya di B, lepas tu dia punya row baris di 3. Jadi pesawat padi berada di kedudukan B3. Macam gitu saja. Seterusnya dalam Microsoft Excel ni kita juga akan ada fungsi autofill. Okey, autofill ni iaitu kaedah memasukkan data mengikut turutan dan hanya perlu memasukkan nilai pertama sahaja. Ini contoh, kalau kamu mau kasih masuk tarikh, contoh kamu just key in first yang pertama saja, 1 Januari 2021. Lepas tu nanti nombor tu akan masuk secara automatik sampai di mana lah yang kamu mahu. Kalau kamu mau sampai 31 bulan Disember, Microsoft Excel akan tolong kita untuk masukkan tarikh tu secara berturutan.
Okey, itu nanti kita akan tengok macam mana. So, sekarang cikgu akan tunjukkan interface yang terdapat dalam Microsoft Excel. So, interface ni lebih kurang juga macam Microsoft Word, cuma Microsoft Excel ni dia lebih advance lah, lebih banyak sikit. So, yang bahagian atas ni kita panggil sebagai Quick Access Toolbar, di mana di sini dia ada butang Auto Save, di sini tekan Save, sini untuk kita undo, dan ini untuk redo. Okay. Lepas tu yang kedua, di sini ada butang Insert. Di Insert ni, kamu boleh masukkan lah. Masukkan illustration kah, table kah, chart kah, di page layout. Sama juga dia ada margin, orientation, finish size. Okay, di formulas ni, okay, di sini dia banyak sikit. Ada masukkan teks. Okay, lepas tu, yang bahagian bawah ni, kita panggil sebagai worksheet. Okay. Ini sheet 1. Contoh kan, kalau kamu mau tambah sheet 2, kamu tekan tambah ni new sheet. Okay, itu dah jadi akan sheet 2. Mau tambah lagi, kamu tekan lagi sheet 3. Lepas tu, di bawah sini, kita panggil sebagai worksheet view option. Kalau kamu, okay, tengok ya ni, ini view option. Kita boleh tengok sheet mana yang kita buka. Okay, yang ini pula namanya zoom slider. Kita boleh besarkan sheet ataupun kecilkan. Lepas tu ini dipanggil row. Ini row, baris. Lepas tu di sini macam biasa scroll bar. Untuk ke atas, klik ke atas. Lepas tu mau ke kanan, kliklah ke bawah. Gitu saja. Okey. Selepas itu kita akan belajar untuk memulakan Microsoft Excel. Okey. Untuk kamu start Microsoft Excel ni mengikut laptop masing-masing. Kalau laptop cikgu dia memang sudah ada di bawah ni. So, kamu just klik ni Microsoft Excel. Okay. Lepas tu, kita akan belajar mencipta fail baru menggunakan blank workbook. So, step yang pertama, kalau kamu mau cipta fail baru, pergi ke file ni, klik file. Lepas tu, ini muncul backstage view untuk Microsoft Excel. Lepas tu kamu klik di new, klik new. Okey, lepas tu muncul begini, kamu just klik blank workbook. Okey, jadi kalau kamu tengok di bawah, Microsoft Excel kamu ada 2. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya ialah untuk membuka file. Cara untuk buka file, kamu klik tab file ni. Okey, kalau kamu sudah klik, muncul backstage view begini. Kamu tekan ni open, klik open. Lepas tu, kalau kamu mau cari file kamu tu di folder yang kamu sudah buat, kamu boleh tekan browse ni lah. Carilah di mana kamu mau kamu simpan kamu punya file tu. Tapi kalau sudah ada di sini, kamu just tekan saja yang mana kamu mau. Contoh cikgu mau buka inilah. Ini jawapan kira 3. Tunggu sekejap. Okey, dan file kamu sudah terbuka. Seterusnya, langkah untuk menyimpan dan menamakan fail. Okey, ini contoh kalau kamu sudah type banyak-banyak kan. Kamu mau simpan file ni. Jadi apa yang kamu perlu buat? Yang pertama kamu klik di file ni. Okey, muncul backstage view macam ni. Lepas tu kamu klik save as. Save as, lepas tu pilih di mana kamu mau simpan. Kalau kamu mau simpan di OneDrive, klik sejak OneDrive ni. Okey, kalau folder kamu ada di sini, kamu save lah. Contoh cikgu akan save di desktop. Okay. Jadi, tekan ni, bagi nama. Contoh cikgu mau bagi nama
book 1. So kamu just tekan save, klik save. Okay, then file kamu sudah tersave. Okay, untuk menutup file dia senang saja. Kamu boleh klik ni X, tanda pangkat ni, ataupun kamu pergi file ni, backstage view juga kamu tengok, lepas tu kamu tekan ini, close. Okay, sudah. Okay, seterusnya ialah memasukkan data. Untuk kamu masukkan data, kamu klik sejak di mana-mana sel yang kamu mahu. Contoh cikgu pilih di sini, di F6 ni. Jadi cikgu mau masukkan tarik. Okay, cikgu tulis dulu tarik. Lepas tu di bawah cikgu type 25 bulan 9 2021. Okay, lepas tu sebelah ni cikgu mau letak contoh lagu Tir. Lepas tu macam ni sejak cara kamu masukkan. Kalau kamu mau adjust, mau di sel baris ni kamu mau kasih lebar sikit, kamu pergi yang F ni, kepalanya, kamu tarik ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so sini dah jadi lebar lah bagian F ni. Kalau G pun kamu mau kasih lebar sama juga. Pergi ke G ni, ambil garisan tu, lepas tu kamu tarik ke kanan. Macam begitu sahaja. Okay, seterusnya cara untuk mengubah orientasi halaman. So, yang pertama kamu pergi page layout ni. Okay. So, pada kelompok page setup, mana page setup? Bagian sini. Ni page setup. So, dalam page setup ni dia ada background, breaks, print area, size, orientation dan juga margin. So, di sini kita akan klik orientation. Pilihlah sama ada kamu mau portrait ataupun landscape. So, ini dalam keadaan portrait. Kamu tengok ya, kalau cikgu tekan tukar ke landscape, dia jadi semakin lebar. Okay, cikgu ubah balik ke portrait. Okay, untuk padam sel, senang saja. Kamu just klik di sel yang mana kamu mau padam tu. Lepas tu, kamu boleh tekan delete di keyboard laptop. Kamu boleh tekan delete. Okay, sekarang cikgu tekan delete. Dia terpadam. Ataupun kamu boleh tekan backspace. Sama juga dia terpadam. Tapi contoh kalau kamu mau buat correction kan. Contoh bulan 10. Di sini bulan 9 tapi kamu mau bulan 10. Jadi kamu first kamu klik dulu ni sel yang kamu mau tukar tu. Pergi atas ni lah. Kamu edit balik 09 tu tukar pergi ke 10. Lepas tu tekan enter. Siap. Okay, sekarang cara untuk salin dan tampal ataupun copy paste. Okay, first apa yang kamu perlu buat, kamu klik sel di mana kamu mau copy tu. Contoh cikgu mau copy ni faedah belum bayar. So kamu klik dulu sel ni, lepas tu kamu right click, tekan copy, lepas tu pergi sel baru yang kosong, kamu right click lagi, and then kamu paste lah. Pilihlah yang macam mana kamu. Ini untuk paste link, ini untuk formatting, transpose. So, cikgu akan pilih ini. Yang biasa. So, tengok kamu punya perkataan sudah terpaste. Ataupun, untuk dia punya control key, kamu tekan dulu ni sel yang kamu mau. Lepas tu, control and then tekan C. Okay, dia sudah tercopy. And then, kamu pergi ke sel baru, tekan. Lepas tu, kamu tekan lagi control V. Okay, itu untuk menggunakan control key lah. Dia lagi laju dan mudah. Okay, sekarang kita akan belajar untuk potong dan tampal. Okay, untuk potong dan tampal ni, sama juga macam copy paste tadi tu. Kamu pergi di, tapi apa bezanya potong ni dan tampal ni ataupun cut and paste?
apa yang kamu cut tu dia akan hilang. Macam kamu delete lah di sel asal. Contoh cikgu kasih tunjuk sini, kamu klik sel yang kamu mau cut, yang kamu mau potong, kamu right click, tekan cut. Okey, lepas tu pergi sel baru, kamu right click lagi, pergi paste. Okey, so apa bezanya copy paste dengan cut and paste? Copy, dia kamu tiru, dia masih ada. Kalau kamu copy yang di atas ni, kamu paste di sini, perkataan di sini tu masih ada. Tapi kalau cut, means kamu potong, macam kamu delete lah apa yang ada di sini, kamu kasih pindah di tempat yang baru. Okey, itu perbezaan cut dengan copy. Jadi untuk control key cut and paste, kamu klik dulu di sel yang kamu mau cut tu, lepas tu control X. Okay, sudah control X, pergi di sel yang baru, yang kosong, kamu tekan control V. Okey, itu untuk dengan menggunakan control key pada keyboard. Untuk kamu menukar size font, yang pertama kamu tak perlu pun sebenarnya yang kamu highlight tu, just kamu klik sejak ni sel, sebab nanti perkataan yang kamu klik tu akan muncul di atas ni. Jadi untuk tukar font, kamu just klik sel mana yang kamu mau tukar tu, lepas tu pergi home. Pas home tu nampak kan sini ada font, kamu carilah. Contoh cikgu mau tukar pergi font Times New Roman. Okey, tekan tu, okey dia berubah sendiri. Mau kasih bold sama juga, ataupun kamu mau kasih besar pun boleh. Kamu tukar warna. Okey, macam gitu saja. Kalau kamu kasih besar, tekanlah. Tekan ni sel, tekan A besar ni. Lepas tu kasih kecil sama juga, tekan ini. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk menambah worksheet, baris dan juga lajur. Kenapa kita perlu tambah? Mungkin kita salah type. Contoh? Okey, contohlah kan. Di sebelah butir ni sebenarnya kita mau type satu lagi folio. Tapi di sebelahnya ni kita sudah tulis debit. Jadi sebab itulah kita kena tambah dia punya kolom. Okey, jadi yang pertama kita belajar untuk tambah worksheet lah dulu. So, untuk tambah worksheet, ini kan namanya sheet. Sheet sebenarnya, cuma di sini dia sudah tukar. Jadi untuk kamu tambah worksheet lagi, kamu pergi di hujung ni, macam cikgu pergi di senarai pelajar dan tutorial 3, cikgu right click. Lepas tu, kamu klik insert. Okay, insert worksheet ni. Lepas tu kamu tekan OK. Tu, dia sudah ada bagian sini, tengah-tengah. Kalau kamu mau di ujung sini tu worksheet baru, kamu tekan je tambah ni. Macam tu. Okay. Lepas tu, seterusnya untuk menambah baris. Okey, baris jatuh secara melintang. Okey, ini baris. Kalau kamu mau tambah baris, first kamu letakkan cursornya anak panah di tempat baris yang kamu mau tambah. Contoh, di sinilah. Cikgu tekan sini. Lepas tu, tekan home. Pada sel, okey, kamu pilihlah di mana kamu mau tambah. Tekan insert ni. Kita nak panah bawah, lepas tu kamu tekan insert sheet rows. Okay, so bertambahlah satu row di sini. Macam begitu saja. Okay, seterusnya kita akan belajar untuk menambah lajur. Macam mana tambah lajur? Lajur kan yang secara menegak tu. Contoh, cikgu mau tambah lajur di antara G dengan H. Jadi cikgu klik di G ni, G, lepas tu pergi home, cari bahagian sel. Lepas tu, sini kan ada insert. Kamu klik insert ni. Pilih insert sheet columns. Okey. Macam yang kamu nampak, dia punya kolom ni bertambah satu. Okey, macam tu saja. Okey, seterusnya menggunakan
margin yang tersedia. Apa yang kamu perlu buat? Yang pertama, pergi ke page layout sini. Lepas tu pergi ke page setup ni. Sini ada banyak, ada margin, ada orientation, ada size. Jadi kamu just klik bahagian margin ni. Okay, pilihlah yang mana kamu mau. Contoh cikgu akan pilih narrow. So sheet ni nanti dia akan berubah margin kepada narrow. Kalau kamu mau wide, wide lah. Kalau mau normal, normal. Macam tu. Seterusnya untuk guna margin custom, sama juga pergi ke page layout. Di page setup ni pilih margin. Tapi kalau kamu mau custom margin, pergi ke sini lah. Then set lah yang mana, macam mana kamu mau. Ni sudah dia bagi tahu top, header, right, footer, bottom, left. Tinggal kamu edit saja. Lepas tu, sudah edit semua tu, tekan OK. Okay, macam tu saja. Okay, seterusnya untuk find and replace. Find and replace ni, kalau kita mau cari perkataan, satu perkataan. Contoh, kalau kamu mau cari perkataan belanja kan, cikgu mau cari perkataan belanja, terus cikgu akan tekan home ni, klik home. Lepas tu pada editing ni, tekan ni find and select. Kamu klik find. Okay, lepas tu cikgu cari sini belanja. Sini ada replace juga. Replace ni kalau kamu mau ganti. Jadi lepas tekan find ni, replace cikgu dah letak apa-apa, cikgu akan find all. So sekarang ni macam kamu nampak, adalah hasil carian yang semua ada perkataan belanja. Okay, untuk jajaran teks. Jajaran teks ni kalau kamu mau ubah arah kamu punya item yang kamu kasih masuk. Contoh cikgu pilih tunai ni. Kamu pilihlah di mana kamu mau. Kalau kamu mau di hujung, klik ini. Kalau kamu mau tengah, klik ini. Kalau mau ke tepi kiri, klik ini. Macam gitu sahaja. Untuk cantuman sel ataupun merge and center, itu untuk kamu kasih kemas. Contoh ya. Contoh sini lah cikgu type. Cikgu mau type sini imbangan juga pada 31 Disember 2020. So ini cikgu akan tekan merge and center. So kalau kamu nampak dia jadi lebih kemas. Ruang di kiri sini dan juga di kanan sini dia samalah. That's why kita punya tajuk nampak kemas. Selalunya kita guna merge and center ni kalau kita mau type tajuk untuk sesuatu penyata kewangan. Okay, seterusnya untuk wrap text, merge and center. Caranya kamu pilih sejak di mana-mana sel. Contoh cikgu pilih sel ini. Kamu pilih julat sel. Contoh cikgu pilih sampai sini saja, sampai jumlah. Okey, sudah kamu pilih tu kan, kamu pilih home. Lepas tu di alignment ni kamu klik wrap text. Okey, lepas tu klik juga ini merge and center, kamu klik juga. Okey, lepas tu kamu punya sel ni dia akan hilang. Macam gitu sahaja. Okey, untuk sempadan ataupun borders, macam mana kamu mau buat? First, kamu kena pilih julat sel yang kamu mau buat borders tu. Okey, cikgu akan ambil ni sampai jumlah. Lepas tu, klik di tab home. Pada kelompok font. Okey, di sini. Pilih arahan borders. Okey, inilah. Ini adalah borders. Lepas tu, kita pilihlah
Yang mana kita mau? Contoh cikgu mau ni. Inilah outside borders. Okey, kalau kamu tengok, dia sudah ada borders. Macam tu sahaja untuk buat borders. Okey, untuk shading pula, shading tu macam lorek lah. Contoh sini kan semua putih sel kamu ni. Kamu mau shading ini warna kelabu. Jadi cara untuk shading tu, kamu pilih dulu ni. Kamu punya jumlah sel yang kamu mau. Lepas tu pergi tab home. Lepas pergi tab home, bahagian kelompok ni, kamu pilih warna yang kamu mau di sini. Contoh kuning. Okey, inilah cikgu sudah shade dia warna kuning. Jadi warna kuning. Yang ini pula contoh cikgu mau warna coklat. Okey, kredit pun sama. Kamu select semua sel yang kamu mau tu. Lepas tu kamu tekan warna yang kamu mau. Okey, ini warna cikgu salah. Yang ini untuk warna font. Yang sebelah ni untuk shading. Jadi tekan sejak ni, okey. Macam tu sahaja shading. Kalau kamu mau cancel ni, contoh hijau kan, mau kasih putih balik, kamu tekan anak panah kecil ni, klik no fill. Sama juga di sini, klik balik, lepas tu no fill. Sini pun sama, klik no fill. Okey, selepas itu kita akan belajar cara untuk raw height ataupun row kamu ni kan, dia kecil. Contoh kamu nampak macam kecil. Jadi yang row ni, ruang di antara row ni kamu mau kasih jadi besar. Apa yang kamu perlu buat? Kamu select all. Lepas tu pastikan kamu punya cursor ni kan dia tanda tambah. Ya. Dan balik. Lepas tu pergi ke nombor ni kan. Di mana-mana sejak yang kamu mau. Kamu seret ikut ruang yang sebesar mana ruang yang kamu mau. Okey, jadi contoh ini kan 55, cikgu tarik tu dia jadi besar sikit. Di sini contoh cikgu kasih luas lagi. Okey. Macam tu sahaja. Untuk cara yang kedua, first kamu sama juga, kamu Ctrl A, select. Lepas tu kamu klik home. Cari di bahagian sel ni. Kamu pergi di format. Format ni dia ada bagi option banyak, tapi kamu klik di raw height ni. Okey, lepas tu masukkanlah berapa saiz yang kamu mau. Lepas tu tekan OK. Macam gitu saja. Okey, untuk column width pula, iaitu kelebaran untuk setiap lajur ni. First kamu kliklah di mana kamu mau. Contoh cikgu klik di bahagian debit dan kredit ni. Okey, cikgu sudah klik. Lepas tu cikgu akan tekan home. Sudah tekan home, pergi ke sel balik. Pada kelompok sel ni, pergi format. Lepas tu cari sini column width. So, klik sejak ni. Dan masukkan saiz kolom yang kamu mau. Lepas tu, sudah masukkan, boleh tekan OK. Macam gitu sahaja. Okey, seterusnya ialah fungsi sort. S-O-R-T ataupun isih dalam bahasa Melayunya. Apa fungsi sort ataupun isih ni? Fungsinya ialah untuk menyusun nama ataupun nombor mengikut urutan menaik ataupun menurun. Kalau nama kita boleh susun mengikut abjad lah. A sampai Z atau Z ke A balik. Jadi caranya senang saja. Kamu pilih julat sel yang kamu mau susun tu. Okey, macam cikgu pilih yang ini. Lepas tu kamu cari
Di atas ni, kamu pergi ke data. Okey, sudah pergi ke data. Window Okey, sudah pergi ke data ni. Kamu klik di sort and filter, cari. Okey, di sini sort and filter, lepas tu klik di sort ni. Okey, continue with the current selection. Tekan, okey. Di sini dia ada option smallest to largest. Jadi kamu pilihlah yang mana kamu mahu. Largest to smallest ke, smallest to largest. Cikgu akan pilih largest to smallest. Lepas tu kamu klik OK. Okey. Dia akan berubah ikut apa yang kita set tadi. So macam gitu sahaja untuk sort. Hilang salah satu.